Bismillah, yallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hasanata musuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama mudzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah karangan guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan mulakan perbahasan daripada awal kitab. Jadi sebelum ni kita dah bincang bab haji, bab jemaah, solat Jumaat dan sebagainya, solat jenazah dan sebagainya. Hari ini kita nak masuk daripada awal perbahasan kitab insya-Allah taala. Di pada awal perbahasan kitab, Asy-Syaikh memulakan dengan beberapa mukaddimah, iaitu 5 mukaddimah sebelum masuk kepada perbahasan sebenar ilmu fiqh. Muqaddimah yang pertama ialah muqaddimatun fil madhhab asy-Syafi'i, awalan muassisul madhhab, menerangkan tentang pengasas madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Huwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi. Jadi pengasas mazhab Imam Asy-Syafi'i ialah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu sendirilah namanya Muhammad ibnu Idris. Dan ramai ulama mengarang tentang kelebihan manaqib hadzal imam al-a'zam. Antaranya ialah yang telah dicetak, yang ada di pasaran, karangan Al-Hafiz Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Adapun kitab yang masih makhtutat, yang belum dicetak, yang menerangkan tentang Al-Imam Syafi'i ialah kitab karangan Al-Imam Al-Aburi, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi, karangan Al-Hafiz Ibnu Muqri, karangan Al-Hafiz Abil Hasan Al-Baihaqi, yang digelar sebagai Funduk, yang ma'ruf sebagai Funduk, dan selain daripada mereka itu. Okey, terus baca. Jadi ramailah ulama yang menulis tentang manaqib, biodata, biografi al-Imam al-A'zam al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Nasab baginda Nabi bertembung, nasab al-Imam Syafi'i bertembung dengan nasab baginda Nabi pada datuk Nabi, iaitu Abdul Manaf. Maknanya Abdul Manaf ini ialah atuk kepada Al-Imam Syafi'i, juga atuk kepada baginda Nabi, atuk yang jauh lah. Wulida bi Ghazzah sanata 150 lil hijrah. Dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 hijrah. Wa humila ila Makkah wa talaba al-ilma ala syaikhihi al-Imam Khalid ibn Muslim Az-Zinji mufti Makkah, wal Fudaili ibn Iyad wa Sufyan ibn Uyainah wa ghairihim. Jadi lahir pada tahun 150 hijrah. Lepas tu dibawa ke Mekah, dan di sana bagi Imam Syafi'i, Sayyiduna al-Imam Syafi'i menuntut ilmu dengan guru beliau Al-Imam Khalid ibn Muslim Az-Zinji, mufti Mekah ketika itu, dan juga Fudail ibn Iyad, Sufyan ibn Uyainah, dan selain daripada mereka. Thumma rahala ila al-Madinati wa umruhu 12 sanah wa hafidha al-Muwatta'a kullahu fi 9 ayyam muhayyi'an nafsahu li mulazamati al-Imam Malik. Thumma akhadha an al-Imam Malik hatta sara a'lama tullabih. Kemudian al-Imam Syafi'i berpindah ke Madinah, ketika itu umurnya 12 tahun. Dan beliau menghafaz kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik selama 9 hari. Mana himmah sungguhlah dia, sampai kecerdikan tu 9 hari apa kitab Muwatta.
Untuk apa hafaz kitab Muwatta tu? Sebagai persediaan untuk bertemu dan mulazamah dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i belajar terus dengan Imam Malik sehingga menjadi pelajar yang paling bijak lah, pelajar Imam Malik yang paling cerdik. Wa akhadha an ahli al-Madinah wa Makkah wa ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil 15 min umrihi مع معرفته بأشعار العرب وعلوم اللغة حتى إن الأصمعي راوية أشعار العرب استفاد منه وأخذ عنه أشعار قبيلة بني هذيل. Begitu juga Al-Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada ulama di Madinah dan juga Mekah. Dan beliau iaitu Al-Imam Syafi'i berkelayakan untuk berfatwa ketika mana umur 15 tahun. Cuma kita kena fahamlah, Imam Syafi'i berfatwa ni bukan dia ambil qaul orang lain. Tak, Imam Syafi'i sendiri yang buka Quran, buka hadis, cari dalil, kemudian mengeluarkan hukum, istinbat hukum. Ketika mana umur 15 tahun. Kita 15 tahun, fa'il marfu' mubtada khabar pun tak tahu ke mana lagi. Tak. Tu. Dalam masa yang sama Imam Syafi'i juga pakar dalam syair-syair Arab dan juga ilmu-ilmu dalam bahasa Arab, sehingga Al-Imam Al-Asma'i yang digelar sebagai perawi syair-syair Arab juga mengambil istifadah, mengambil ilmu daripada Al-Imam Syafi'i. Antara lain ialah beliau mengambil syair-syair kabilah Bani Huzail daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن مطرف ابن مازن وهشام ابن يوسف القاضي وعمر ابن أبي سلمة ويحيى ابن حسان. Kemudian Imam Syafi'i pergi pula ke Madinah, ke Yaman. Jadi asal mengaji di Mekah, lepas tu mengaji pula di Madinah, kemudian berpindah pula ke mana? Ke Yaman, dan mengambil ilmu daripada Mutarrif ibn Mazin, Hisham ibn Yusuf, Amr bin Abi Salamah, Yahya ibn Hassan. ثم رحل إلى العراق وأخذ عن وقيع ibn Jarrah. Kemudian beliau berpindah pula ke negara Iraq dan mengambil ilmu daripada Waqi' ibn Jarrah wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang digelar sebagai faqihul Iraq. Hamad ibn Usamah, ni guru-guru Imam Syafi'i di Iraq. Wa Ayyub ibn Suwaid Ar-Ramli wa Abdul Wahhab ibn Abdul Majid wa Ismail ibn Ulayyah. Wa allafa kitabahu al-Hujjah wa jama'a fihi madhhabahu al-qadim. Dan ketika mana di Iraq, beliau iaitu Al-Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Hujjah dan dihimpunkan dalamnya pandangan-pandangan beliau yang lama, mazhab yang lama. Wa akhadha an al-Imam Syafi'i mazhabahu a'immatun kibar kal Imam Ahmad wal Imam Abi Thawr. Dan ketika itu telah mengambil daripada Al-Imam Syafi'i akan mazhabnya oleh imam-imam yang besar-besar, yang agung-agung, umpama Imam Ahmad ibn Hanbal belajar dengan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abi Thawr juga murid kepada Al-Imam Syafi'i. ثم توجه إلى مصر وتغير اجتهاده في كثير من المسائل. Jadi di Iraq terbentuknya mazhab yang lama. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Ketika di Mesir berubah pandangan Imam Syafi'i pada sebahagian masalah lah yang telah difatwakan ketika mana di Iraq. Faraja'a an aqwalihi al-qadimah wa assasa madhhabahu al-jadid wa amla kitabahu al-um. Jadi Imam Syafi'i menarik balik sebahagian fatwa yang lama dan telah mengasaskan mazhab yang baru. Dan ketika itu beliau mengimlakkan, menyampaikan pandangan dia yang baru dalam kitab Al-Um. Boleh? Okey, jadi dalam ta'liq itu disebut fala yajuzul ifta'u bil madhhabil qadim illa 18 mas'alatan fayu'malu biha min al madhhabil qadim wa in kana ma yukhalifuha fil madhhabil jadid wa dhalika liquwwati ad-dalil alladhi dhahara liman ja'a ba'da al-imam Syafi'i. Jadi kalau ikut ilmu fatwa ni, ilmu taklid dan ijtihad dalam mazhab Imam Syafi'i, disebut tidak boleh berfatwa dengan mazhab yang lama. Sebab apa? Imam Syafi'i asal dua mazhab, mazhab lama, mazhab baru. Mazhab lama ketika mana di Iraq, mazhab baru khilaf. Sebahagian ulama kata mazhab baru ialah mazhab yang mana Imam Syafi'i
fatwa-fatwa, pandangan-pandangan yang mana Imam Syafi'i keluarkan pandangan tersebut ketika mana dah masuk Mesir. Boleh. Sebahagian lagi kata tak. Sejak Imam Syafi'i keluar sahaja daripada Iraq, sebelum sampai Mesir, apa-apa pandangan itu telah dianggap sebagai pandangan yang baru. Boleh. Jadi pandangan baru ada dua pandangan. Dia kata mazhab al-jadid, mazhab jadid ialah mazhab yang dibentuk di Mesir selepas Imam Syafi'i sampai ke Mesir. Satu lagi kata tak. Mazhab jadid, mazhab baru ialah pandangan Imam Syafi'i ketika mana OTW, maknanya on the way ke Mesir dan sampai Mesir. Semua pandangan tu dianggap sebagai pandangan yang baru. Ala kulli hal, ulama sebut tidak boleh berfatwa dengan pandangan yang lama, sebab Imam Syafi'i sendiri dah tarik pandangan tu, melainkan pada 18 masalah. 18 masalah ni masalah yang lama tapi difatwakan dan diamalkan sehingga ke hari ini. Sekalipun berbeza dengan pandangan yang baru Imam Syafi'i. Boleh kita ambil pandangan lama 18 masalah ni. Sebab apa? Wa dzalika liquwwatid dalil. Itu kerana kuatnya dalil yang terzahir bagi ulama yang datang selepas al-Imam Syafi'i. Jadi daripada sini kita faham ulama-ulama dulu dia ikut Imam Syafi'i bukan ikut buta, tak. Kalau ikut buta dia akan ikut sebiji-sebiji kata al-Imam Syafi'i tanpa sebarang bangkangan. Tapi kita tengok sebaliknya. Kat sini dak ulama yang datang selepas daripada Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama agung lah selepas daripada Imam Syafi'i tu. Tak, sebab dia masih mutaqaddimin, masih awal, zaman-zaman awal tu ulama yang betul-betul gagah. Tak, mereka masih mengambil 18 masalah yang lama dan dianggap sebagai mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kuat dalil. Jadi kita ni ikut dalil lah, bukan ikut Imam Syafi'i membuta tuli, betul tak? Faham betul? Tu. Naam. وصنف كذلك الرسالة في أصول الفقه وكان بهذه الرسالة مؤسس علم أصول الفقه وفاتح مغاليقه. Dan juga Imam Syafi'i mengarang kitab usul fiqh yang digelar sebagai Ar-Risalah. Ini Allah alam Imam Syafi'i sendiri ke bagi nama ataupun tu kena tengok baliklah. Okey, ala kulli hal ada kitab yang namanya Ar-Risalah. Ini kitab al-Imam Syafi'i. Dan inilah kitab yang pertama yang membincangkan tentang usul fiqh. Oleh sebab itu, Imam Asy-Syafi'i digelar sebagai muassis, pengasas ilmu usulul fiqh. Adakah ulama sebelum Imam Syafi'i tak guna usulul fiqh? Zaman sahabat, bila mana sahabat berfatwa tidak ada langsung perbahasan ataupun penggunaan usulul fiqh. Kita sebut ada benda tu. Tapi dalam bentuk buku tak ada. Dalam bentuk kaedah yang huraian yang panjang tak ada. Malah Imam Syafi'i pun tidaklah terlalu detail dalam awal-awal peletakan kitab tu. Ulama selepas tu yang buat tafri'at yang sangat banyaklah. Itu sya'nul kita sebut kitab pemula memang begitulah biasanya. Selepas tu ulama makin luas. Nah, wa yu'tabaru al-Imam Asy-Syafi'i mujaddid al-mi'atil Atsaniyati, dan Imam Asy-Syafi'i dianggap sebagai mujaddid, pembaharu dalam urusan agama bagi kurun yang kedua. Li'annahu jama'a baina ulumil hadis wa ahli ar-ra'yi, kerana beliau menghimpunkan antara ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu ahli ar-ra'yi, geng-geng yang kias dan sebagainya, yang ilmu kalam. Wa arsa qawaid ilmu usul fiqh إضافة إلى اطلاعه الواسع على الحديث ورواياته ورجاله والقرآن وعلومه والتاريخ والشعر والأدب واللغة وورعه وتقواه وزهده في الدنيا. وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 204 للهجرة. Jadi Imam Asy-Syafi'i digelar sebagai mujaddid kurun kedua kerana menghimpunkan ilmu hadis, tak pakar dalam bidang hadis pada sudut riwayatnya, rijalnya, tak. Kemudian mahir juga dalam bidang Quran, ulum Quran, sejarah, syair, adab, kemudian bahasa, ditambah pula dengan wara', taqwa, zuhud di dunia, tak. Dalam masa yang sama menguasai ilmu-ilmu ahli ra'yi. Oleh sebab itu ulama menggelar Imam Syafi'i sebagai mujaddid al-mi'ati tsaniyah. Qala anhu al-Imam Ahmad
كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فهل ترى لهذين من خلف أو عنهما من عوض. وقال رحمه الله تعالى كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. Jadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, murid kepada Al-Imam Syafi'i, berkata, adalah Imam Syafi'i seperti matahari bagi dunia dan seperti kesihatan bagi badan. Fahal tara li hadzaini min khalaf. Adakah kamu dapati pengganti bagi dua perkara ni? Mana kalau tidak ada matahari, ada pengganti tak? Gelap gelita lah kitanya. Kalau kita sakit, ada pengganti tak? Tak ada lah. Sakit, tak boleh nak buat benda. Jadi Syafi'i, Al-Imam Syafi'i seperti itu gambarannya. Mana penerang, pemberi kesihatan kepada agama kita. Radhiyallahu ta'ala. Dan katanya lagi, kan al-fiqhu quflan, adalah fiqh itu terkunci bagi ahlinya kecuali selepas mana dibuka oleh Allah dengan Al-Imam Syafi'i. Faqala fihi Al-Imam Abu Zur'ah ma a'lamu ahadan a'zama minnatan ala ahli al-Islam min Asy-Syafi'i. Al-Imam Abu Zur'ah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak kenal siapa-siapa yang lebih besar jasanya kepada Islam, kepada orang Islam, melainkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahumullahu ta'ala anhu. Nah, kemudian kita masuk mukadimah yang kedua yang membincangkan tentang a'immatul mazhab, imam-imam dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min ahammi ruwatil mazhab al-qadim Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Thawr wa Za'farani wal Karabisi. Dimulakan dengan menyebut perawi mazhab al-qadim. Jadi tadi kita sebut Al-Imam Syafi'i ada dua mazhab, ada dua pandangan lah. Pandangan ketika mana duduk di Iraq, kemudian pandangan ketika mana masuk ke Mesir. Jadi setiap tempat ni dia ada perawi, orang yang meriwayatkan kalam-kalam Asy-Syafi'i, pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi siapa periwayat mazhab al-qadim ketika mana di Iraq? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, itu yang pertama. Kemudian Abu Thawr, Imam Za'farani, dan juga Imam Al-Karabisi. Ini yang paling penting lah. Wa min talamidil imam alladhina naqalu anhu madhhabahu al-jadid. Kemudian di Mesir pula perawi bagi mazhab al-jadid ialah Al-Muzani, Al-Imam Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, Imam Harmalah, Imam Rabi' Al-Jizi, nisbah kepada Jizah, Imam Yunus ibn Abdul A'la, yang mana wa yusammihi syaykhuhu Al-Imam Syafi'i, wa yusammihi syaykhuhu Al-Imam Syafi'i rawiyat al-madhhab, yang mana Al-Imam Syafi'i menggelar Imam Yunus ibn Abdul A'la ini dengan rawiyatul madhhab, periwayat madhhab Imam Syafi'i. Wa kulluhum tuwuffu fil qarni al-thalith. Semua sekali ini wafat pada kurun yang ketiga, pada kurun yang ketiga selepas hijrah. Thumma jaa ba'da haula'i ajyalun wa tabaqatun kathiratun min al-ulama min abrazihim. Selepas daripada kumpulan ini datanglah generasi yang baru, tabaqah yang baru, yang ramai, yang sangat ramai yang berkhidmat kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Antara yang paling hebat ialah, yang paling menonjollah Al-Imam Ibn Surayj wal Qaffal al-Kabir al-Syashi. Ini kita baca laju je ni. Kalau nak tahu secara terperinci biodata setiap imam ni kena baca lain lah. Masing-masing tu gunung, daripada gunung-gunung Islam. Wa Abu Hamid al-Isfira'ini wal Istarakhi. Baca lagu benda ni. Tak ingat pula dah. Kuana Ustaz Abrah, tolong sikit. Wal Istakhari. Allah alam, kita tengok balik bacaannya. Sebab nama ni tak boleh kias, tak boleh kias. Nama saya Salah, orang lain nak bagi anak dia nama Sulah, ikut dia lah. Tak boleh kita tengok Lam hak tu kira Salah dah, tak boleh, belum tentu. Boleh jadi orang lain bagi nama anak dia Sulah, ikut dia, nama dia pak dah. Tu
Jadi kena tengok balik nama yang tepat, bacaan baris yang tepat. Wal Mirwazi wa ibnu Abi Hurairah wa ibnu Al-Qas pada kurung yang keempat. Pada kurung kelima pula ialah datang ulama semisal thumma al-Mawardi, Imam Mawardi wa Abu Ishaq Asy-Syirazi, ini sahibul Luma', sahibut Tanbih. Yang mana kitab Tanbih tu disyarah juga oleh Al-Imam Khatib Syirbini. Dah keluar dah di pasaran, ditahqiq oleh Maulana Syekh Sayyid Shaltut, Syekh Sayyid Shaltut ta'liq. Wa Abu Muhammad Al-Juwaini. Ni siapa ni? Ni imam, ayah Imam Haramain. Wa ibnuhu Imamul Haramain, kemudian anak dia Imam Haramain sendiri. Wal Baihaqi wal Bandaniji wal Mahamili wal Qaffal As-Saghir Al-Mirwazi. Nama orang mereka ni, nama ulama usul. Wal Qadi Husain wal Furani wal Mas'udi wa ibn Sabbagh wal Mutawalli fi qarnil khamis, pada kurun yang ke-5. Ni agung-agung belaka ni. Nak banding dengan kita ni kira bawah tapak kaki kumpulan ni lah. Thumma al-Ghazali Hujjatul Islam, pada kurun ke-6 datang ulama semisal Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali Wasyashi wal Baghawi wal Imrani. Kemudian kurun ke-7 Ibnu Salah, thumma Ibnu Salah wal Kizwini wal Izz Ibnu Abdus Salam Sultanul Ulama. Kemudian Al-Imaman Al-Kabiran, dua imam yang besar, An-Nawawi wal Rafi'i, yang mana dua orang ini digelar sebagai Syekhul Madhab. Kalau dua kita panggil Syekhul Madhab. Tak. Wa Ibnul Firqah wa Ibnu Daqiq Al-Aid fi qarnis sabi', pada kurun ke-7. Kurun ke-8 datang pula Ibnu Rif'ah At-Taqiyuddin As-Subki Al-Qamuli wal Isnawi wal Azra'i wal Bulqini wa Ibnu Mulaqqin wa Zarkashi wa Ibnu Naqib Al-Misri, ini sahibu Umdatis Salik. Wa Syarafi Al-Barizi wal Muhib At-Tabari sahibu Tafsir. Thumma Al-Wali Al-Iraqi, kurun yang ke-9. Tak, tadi kurun ke-8, kurun ke-9 Al-Wali Al-Iraqi Wattaqi Al-Hisni, ni ada sekarang kitab apa? Syarah Zubat. Wasyihab Ibni Raslan, ni pemilik Safwati Zubat. Wa ibnu Qadi Syuhbah wa ibnu Muzajjad wad-Damiri, Muzajjad tak silap sahib Al-Ubab, wad-Damiri ni juga disyarah ke atas kitab Minhaj. Wal Jalal Al-Mahalli disyarah ke atas Minhaj. Wal Aqfahasi wa ibnu Al-Muqri, ni ada syarah ke atas kitab Ibnu Muqri. Dari kitab apa? Fathul Jawad. Ibnu Hajar syarah kepada kitab yang dikarang oleh Ibnu Muqri. Dia lama tak tahu, tak ingat. Fa Abdullah bin Abdul Rahman Bafadil wa ghairuhum min fil qarni at-tasi'. Masuk kurun yang ke-10 datanglah Al-Imam Al-Jalal As-Suyuti wa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wal Khatib Asy-Syirbini wa Syihab Ar-Ramli. Kemudian anak Syihab Ar-Ramli, Asy-Syams. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami wa Abdullah ibn Umar ba Makhramah wa Ibnu Qasim Al-Abbadi, ni orang panggil Muhashi, ke atas Minhaj, ke atas syarah Minhaj Imam Ibnu Hajar. Wa ba Qushair wa Ibnu Ziyad fil qarnil ashir. Masuk kurun yang ke-10, yang ke-11 Imam Burhan Al-Birmawi. Burhan ke Burhan? Dari Ibnu Burhan dalam usul fiqh, ni Burhan. Wal Burhan Al-Birmawi wa Ali Asy-Syubra Mullasi wa Rashidi wa ghairuhum fil qarni al-hadi asyar. Masuk kurun ke-12 datang ulama seagung Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Qurdi Faqihul Hijaz wa Sulaiman Al-Jamal, ni ada hasyiah ke atas kitab Fathul Wahhab wa ghairuhum fil qarni ats-tsani asyar. Selepas tu kurun yang ke-13, ini nak habis dah ni. Imam Al-Bajuri Asy-Syarqawi Syekhul Azhar wal Bujairimi wa Abdullah bin Husain bal Faqih wa Abdullah bin Ahmad ba Sudan wa Sa'id ibn Muhammad ba Ashin wa Abdul Rahman ibn Sulaiman Al-Ahdal wa Ali ba Sibrin wa ghairuhum fil qarni ats-tsalits asyar. Pada kurun yang ke-14 datang As-Sayyid Alawi ibn Ahmad As-Saqqaf wa Ahmad ibn Zaini Ad-Dahlan. Ini apa tu? Pelajar-pelajar turas belajar kitab beliau, iaitu kitab Syarah Mukhtasar Jiddan.
Wa Bakri Syata, ni pengarang kitab I'anatul Talibin. Wa Abdul Rahman Al-Mashhur, wa Abu Bakr ibn Abdul Rahman ibn Shihab, wa Abu Bakr ibn Ahmad Al-Khatib, wa Abdullah Bajammah, wa Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri, wa Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri sahib Al-Yaqut An-Nafis, wa Abdul Rahman ibn Ubaidillah As-Saqqaf, wa Muhammad ibn Hadi As-Saqqaf, wa Muhammad ibn Salim ibn Hafiz, wa ghairuhum fil qarni ar-rabi' asyar, pada kurun ke-14. Terus kita baca, wa ghairuhum mimman abda'a wa dhahara wa allafa fil qurunil mutaakhirah. Dan selain daripada ulama yang kita sebut yang telah mengarang dan muncul pada kurun yang terkemudian, radhiyallahu anhum ajma'in, moga-moga Allah Taala redha akan mereka semua dan juga diri kita. Wa rijalul madhhabi umuman aktsaru min an tahsiyahum awraq. Saya sebut pemuda-pemuda, ulama-ulama mazhab Syafi'i secara umumnya kalau nak ditulis atas kertas tu tak cukup kertas, ramai sangat. Wa yakfi fi dhalika kitabul Imam As-Subki. Memadai untuk kita tahu kebenaran itu, kita baca kitab Al-Imam As-Subki, iaitu Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Tebal ni. Saya ada kitab tu tapi tak baca lagi. Fi 10 mujalladat, ada 10 jilid. Insya-Allah Hazam baca insya-Allah. Alladhi yubayyinu mada kathrati ulama'il madhhab wa mada al-khidmati at-tammati allati hadhiya biha madhhabuna min baini sa'iril madhahib hatta intama ilahi a'immatu jami'il fununi wa a'midatuha. Yang mana dalam kitab tu menerangkan sejauh mana kepakaran dan banyaknya ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ramainya ulama yang khidmat ke atas mazhab ini, mengambil berat ke atas mazhab Al-Imam Syafi'i berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Oleh sebab yang demikian, ramai ulama-ulama dalam seluruh bidang ilmu cenderung kepada Imam Asy-Syafi'i, cenderung kepada mazhab Al-Imam Syafi'i berbanding dengan mazhab yang lain. Tu. Faminal usuliyin, ni nak sebut sesa ni. Ulama yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i daripada golongan ulama usul, ulama hadis, ulama tarikh, ulama mantiq, ulama ilmu kalam, ulama tafsir, ulama qurra, pakar Quran, ulama bahasa Arab, nahwu, kemudian ulama-ulama yang terdiri daripada ulama sufiyah, ahli sufi. Faminal usuliyin, ulama-ulama yang pakar dari ilmu usulul fiqh ialah Al-Juwaini sahibul Burhan, Imam Juwaini, wal Ghazali sahibul Mustasfa, Imam Al-Ghazali pemilik kitab Al-Mustasfa, wal Razi sahibul Mahsul, Imam Razi pemilik kitab Al-Mahsul, wa Taj As-Subki sahib kitab Jam'ul Jawami', wal Baydawi sahib kitab Minhajul Usul. Minhajul Usul dan belajar sekejap dengan Maulana Syekh Said Shaltut. Lepas tu tak ada habis. Bukan Syekh mati, bukan anak murid mati, anak murid balik. Anak murid balik Malaysia. Tak gigi dah. Wa ghairuhum. Wa kutubuhum hadhi hiya min a'zami kutubil usul al-itlaq. Dan kitab-kitab yang disebut tadi itu dianggap sebagai kitab-kitab usul fiqh yang paling besar. Wa min al-huffadhil muhaddithin, ulama-ulama yang berintimak kepada mazhab Imam Syafi'i daripada ulama-ulama hadis ialah al-a'immatu ad-Darqutni. Semula, wa min al-huffadhil muhaddithin al-a'immah Darqutni. Pertama Imam Darqutni, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, Abu Nuaim, wa Ibnu al-Munzir, wal Khattabi, wal Khatib al-Baghdadi, wal Hafiz al-Baihaqi sahibus Sunan. Imam Baihaqi ni banyaklah khidmat ke atas mazhab Imam Syafi'i. Wa Zain al-Iraqi sahibul Alfiyah fil hadis, dalam ilmu usul hadis, mustalah hadis. Wal Haythami bis-sa', Haythami. Tu. Jadi kita ada Ibnu Hajar al-Asqalani, tu hadis. Kita ada Ibnu Hajar al-Haytami, al-Haytami itu al-Makki, itu yang pakar dalam fiqh. Kita ada juga Ibnu Hajar al-Haythami yang wafat pada tahun 807 Hijrah. Ini ilmu hadis, pakar hadis, macam Ibnu Hajar al-Asqalani, pemilik kitab Majma'i Az-Zawaid. Kemudian wa Ibnu Hajar al-Asqalani sahib Fathul Bari wa ghairihim. Bila sebut Ibnu Hajar ni kira angkat tangan lah. Tak. Pemilik kitab Fathul Bari, kitab yang paling agung dalam
syarah ke atas Sahih Al-Bukhari. Beliau pun masih iktimak kepada mazhab Al-Syafi'i. Wa minal mu'arrikhin, maknanya apa? Maknanya ulama-ulama hadis ni faham apa? Faham semata-mata riwayat hadis, semata-mata tahu hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni hasan, hadis ni maudhu', masih belum melayakkan seseorang tu berijtihad. Tak. Tu. Sebab apa? Sebab nak ijtihad ni dia ada alat-alat yang lain. Mungkin sebahagian dah sampai tawaduk, maka kekal intimak kepada mazhab Imam Syafi'i, ataupun mungkin rasa memang tak layak sungguh, mereka rasakan mereka tak layak, maka mereka intimak kepada mazhab Imam Syafi'i, kepada satu tokoh yang sangat agung, iaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Boleh? Jadi orang hari ni datang belajar hadis sikit, nak ijtihad, tak nak pakai mazhab, tak kenalah. Sebab semata-mata tahu ni hadis hasan sahih, belum tentu boleh kita amal. Sebab apa? Kita ada nasikh mansukh. Ada benda yang hadis mungkin sahih tapi dimansukhkan dengan hukum ni. Malah Quran ni confirm sahih. Quran tak ada hadis Quran hasan, Quran maudhu', Quran tak ada. Quran ni sahih, confirm. Tapi ada yang mansukh. Ada ayat Quran yang mansukh. Jadi tak boleh buka Quran tiba-tiba beramal gitu, tak boleh. Kena kembali kepada ulama juga. Lah tak. Tapi orang yang maghrur ni, orang yang tertipu ni, gitulah. Na'udzubillah. Wa minal mu'arrikhin, ulama mazhab Syafi'i daripada kalangan ulama tarikh pula ialah Ibnu Asakir, sahib tarikh Dimashq. Bab sejarah ni kita kurang minat sebenarnya. Dia baca-baca jadi termenung lagu tu, tak faham cerita. Wa Zahabi sahibu Siyari A'lamin Nubala. Sejarah Malaysia ni lah, masa belajar sekolah rendah dulu, sekolah menengah tapi dapat A, SPM. Tu kena tahu juga tu. Wa Zahabi sahibu Siyar A'lamin Nubala. Imam As-Safadi sahibul Wafi, pemilik kitab Al-Wafi. Ibnu Katsir sahibu Al-Bidayah wan Nihayah. Lepas tu ada tafsir Ibnu Katsir. Wa Ibnul Athir sahibul Kamil, pemilik kitab Al-Kamil wa ghairuhum. Wa minal mutakallimin, ulama mutakallimin pula Al-Halimi sahibu Syu'abil Iman, pemilik kitab Syu'abil Iman. Wa Abdul Qahir Al-Baghdadi wal Fakhruddin Ar-Razi, pemilik kitab Al-Matalib Al-Aliyah fil ilmi ilahi, pada ilmu ketuhanan. Wal Adud Al-Iji, Imam Adud. Wal Amidi wal Ala Al-Baji wal Asfahani wastaftazani wa ghairuhum. Wa minal mufassirin, ulama tafsir pula Al-Mawardi sahib tafsir. Wal Khazin, ini kitab ni saya ada. Wal Baghawi, kitab ni pun saya ada. Ma'alim Tanzil wa ghairuhum. Wa minal qurra Al-Ja'bari, ada bukan mesti baca. Jangan alim punya tak. Ada beli ada lah. Sebab tu saya dulu pergi Mesir, saya kagum dengan abang-abang seni, banyak kitab. Sebab apa? Dalam bilik banyak kitab, tapi belum tentu baca. Tak, bila orang tak kenal, orang akan anggap begitulah. Boleh. Saya sebut saya ada, bukan saya baca, lain tu. Bukan saya belajar, tak, saya ada kitab tu. Saya belilah, mana ada duit beli gitu. Wa minal qurra, insya-Allah lah akan datang tu baca insya-Allah. Wa minal qurra Al-Ja'bari, ulama Quran pula Al-Ja'bari. Ibnu Al-Jazari sahib An-Nashr. Wa Syihab Al-Qustullani. Wa min al-lughawiyyin wan nuhah, ulama lughah dan ulama nahwu Abu Hayyan Al-Andalusi. Wa Ibnu Malik, pemilik Alfiyah Ibnu Malik, Syafi'i juga. Ibnu Aqil, ada syarah ke atas Alfiyah. Ibnu Hisham, ni banyaklah kitabnya. Tak, syarah apa nama Ibnu Hisham. Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada. Syudzuruz Zahab, syarah Syudzuruz Zahab. Lepas tu banyak lagi kitab-kitab Imam Ibn Hisham ni. Yang paling bagus ta'liq ke atas kitab Imam Ibn Hisham ialah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, jazakumullah khair. Wal Fairuz Abadi sahibul Qamus, ada kitab nama Al-Qamus, kitab tentang kamus dikarang oleh Al-Fairuz Abadi wa ghairuhum. Wa min a'immatis sufiyah, yang terakhir ulama-ulama daripada ulama sufi yang al-arifin billah, yang mengenali Allah dengan sebetul-betul, sebenar-benar kenal.
yang bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i ialah Al-Kushairi. Al-Imam Al-Kushairi pemilik kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah, wal Imamu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Boleh baca Al-Ghazali, boleh baca Al-Ghazali. Kalau Ghazal tak ingat dah nisbah apa. Kalau Ghazal dia takut tukar dua tu. Nisbah kepada tempat Ghazal, maka Ghazali. Ghazal apa tu? Apa nama? Ada satu sana'ah, satu pekerjaan. Jadi nisbah kepada pekerjaan tu panggil Ghazali. Jadi kita boleh baca Ghazali ataupun Al-Ghazali. Wal Imam Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Ni banyaklah kitab-kitab. Di Yaman banyak baca kitab Al-Imam Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Wa adadun kabirun min al-a'immati wal ulama'il musyarikin fi syatta asnafil ulum wal ma'arif. Dan ulama-ulama lain yang agung-agung, yang besar-besar, yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu dan ma'rifah, yang cenderung kepada berpegang dengan mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi insya-Allah pada petang nantilah, kita tak ada kerja buat ni, kita baca je lah mana ada. Kita baca salisan mujazun an tarikhil mazhab dan juga rabi'an ahammu kutubil mazhab. Kemudian kita teruskan dengan khamisan mazayal mazhab. Tu mukadimah ketiga, ringkasan tentang sejarah mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab-kitab yang penting dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kita bincang tentang kelebihan mazhab Syafi'i, ada lebih kurang dalam 7 kelebihan yang Syekh Al-Habib Hasan Al-Kaf sebut dalam kitab beliau. Jadi insya-Allah cukup itu saja untuk pagi ni. Kalau ada masa kita bertemu pada waktu petang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.